Ni. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qad sallallahu sinna fala yushakkikannaka fil wa'di adamu qu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanu li alla yakuna zalika qadham fi basirati wa ihmadan nuri sarirati. Maka jangan kiranya memberi syak akan dikau pada janji itu ketiadaan jatuh yang dijanjikan, dan dikala tertentu masanya sekalipun. Jadi barang siapa dijanjikan Tuhannya akan dia suatu, jadi kalau ditakyinkan masanya sekalipun, kemudian maka tiada jatuh, tidak berlaku demikian yang dijanjikan itu, janganlah memberi syak akan dia demikian itu di dalam mentasdikkan janji Tuhannya. Maka segianya atas hamba itu bahawa mengenal ia akan kadarnya. Satu hak milik Allah Ta'ala. Tapi ulama bahas ini, kalau sekiranya janji itu dinyatakan dengan sebab-sebab, kemudian kalau tidak dinyatakan sebab, sekadar disebut, kemudian tidak ada tidak dinyatakan sebab-sebab dia, itu yang dimaksudkan di sini. Adapun kalau sekiranya datangkan sebab semua yang disuruh, maka Allah akan tunaikan macam mana yang telah dijanjikan. Tujuan dia apa sini? Supaya mana tadi? Tidak mencerdakan maknanya batin hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segianya atas hamba itu bahawa mengenal ia akan kadarnya, akan kadar kita. Kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, fakir, hina, dhaif, itu kadar kita. Dan beradab ia serta Tuhannya. Kita kenal bahawa kita ini adalah hamba dia, diciptakan, dia penciptanya. Kita adalah fakir, dia yang maha kaya, dia penentu segala-galanya, bagaimana telah lalu. Dan siapa mengenal, man arafa nafsa faqad arafa rabbah, wa man arafa rabbah fasadal jasad. Kata ulama sufi, barang siapa kenal akan dirinya, maka kenallah ia akan Allah Ta'ala. Siapa yang kenal akan Allah Ta'ala, maka binasalah dirinya. Apa makna kenal akan dirinya? Kenal diri ini dengan musyahadah yang dibukakan pada batin hati seorang. Bukan kenal diri dia mengaji kat kedai kopi kan. Itu ilmu mengarut. Ya, ilmu dengan birriyadha wal mujahadah. Maka kenal dibagikan kepada dua. Ada kenal cara syariah dan ada kenal cara hakikah. Adapun kenal cara syariah, itu yang kita mengaji dalam ilmu usuluddin. Ya, kita mengenal akan antara, boleh membezakan bainal qadim wal muhdas, antara zat Tuhan yang maha sedia kala dengan zat makhluk yang baharu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, dengan segala dalail, dalil Quran dan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu peringkat syariat yang wajib diselesaikan. Siapa yang tak kenal akan tak kenal akan Allah Ta'ala, maka ibadat dia pun Tuhan tak terima. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak mahu terima ibadat mereka dia kena kenal Tuhan yang disembah. Sebab itu ulama telah membagikan, dan ada dua jalan di sini, dua tarik, salaf dan khalaf. Ya. Adapun khalaf yang diketuai oleh dua imam besar kita, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi.
maka dia membawa kita pengenalan secara akliyah. Sebab tu dia suruh kita mengenali akan ta'rif hukum akal. Itu peringkat mengenal dengan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka taraf mengenal dengan akal ni duduk taraf dia ialah ilmu yakin. Dia duduk taraf ilmu yakin. Mana yakin dia bil ilmi. Dia yakin dengan ilmu yang dimakhus diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemuncak dia ialah mentamyiz, membezakan antara dua zat yang qadim dan yang baru, sehingga jelas kepada dia hakikat yang wajib wujud dan hakikat yang mungkin wujud secara ilmiah. Satu. Adapun jalan yang kedua, iaitu dia naik kepada ainul yakin, haqqul yakin, kamalul yakin. Maka dia mengenal ini bukan lagi dengan ilmiah, tapi dia mengenal dengan zauqiyah. Zauq yang diberikan oleh Allah Ta'ala, rasa dalam batin hati dia, dia akan kenal siapa diri dia sebenarnya. Ya. Dan dalam suluk tuan-tuan buka, ya, dia boleh kenal dengan pandangan rohani dia, dia kenal akan hakikat insan, akan diri dia sendiri. Jadi pengenalan di sini dikenali dengan syuhud. Ya, bukan sekadar dia merasakan dia fakir, tapi dia terasa dia fakir. Bukan dia beretikat mana dia ni jahil, fakir, lemah, dhaif, bahkan dia terasa. Rasa ini timbul apabila pembersihan rohani dia berlaku. Ya. Sebab tu jalan ni untuk mengenal diri yang sebenar bukan dengan cara perbahasan. Dia cara dengan riyadhah wal mujahadah. Riyadhah wal mujahadah bila disingkapkan hijab oleh Allah Ta'ala pada batin hati dia, maka sentiasa dia syuhud akan diri, akan Allah Ta'ala. Ketiga itu tiada ia. Kata Ibnul Arabi dalam perbahasan dia, kenal diri tu apa mana dia? Tak ada engkau, ada ia. Tu je. Yang kata mu kenal diri, tak ada engkau, dia yang ada. Lagi kamu bahas aku, ya, aku, tak kenal lagi. Orang yang mengenal diri hilang dia. Yang wujud sebenarnya terasa ialah wallahu ta'ala. Itu makna wujud. Baru dia kata kenal. Lagi dia berbahas, dia nampak dia lagi, itu jauh lagi dan tak berbau lagi. Ya. Sebab itu penghapusan pandangan kepada khalqiyah, kepada makhluk, ini perlu kepada riyadhah. Dia kena pam dengan zikir yang banyak. Kemudian dia kena kawal segala unsur-unsur yang menjadi hijab. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa kaki tangan, semua dia kena blok. Sebab ini pengacau ni mungkin. Ya, dosa mata, dosa tangan, dosa mulut, 7 anggota ni, dia merupakan apa? Kabur yang menutup sinaran makrifat kepada Ta'ala. Dia kena istighfar banyak, taubat banyak, jaga kontrol, lepas tu tembak dengan zikir yang ada sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Mungkin insya-Allah cepat terbuka dia. Ya, bila terbuka dia rasalah tiada yang mawujud melainkan dia. Itu baru dia kata kenal diri betul. Bukan kenal diri dengan bahas gitu begini. Itu ilmu loya buruk banyak anda. Bukan kenal diri loya buruk. Ya. Orang mengenal diri dia tengok saya semua nampak ketuhanan Tuhan. Ya, sebagaimana kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu ma qablah." Aku tidak lihat kepada semua ini melainkan batin hatiku dah syuhud kepada hadrat Tuhan. Rasulullah SAW menyatakan man arada an yanzura ila maitin yamshi 'alal ard falyanzur ila Abi Bakar. Siapa yang nak melihat mayat yang berjalan atas muka bumi, siapa nak lihat mayat yang berjalan atas muka bumi, sila lihat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa maksud dia? Maknanya telah mematikan akan diri. Ya, tidak ada yang nampak melainkan kebesaran Tuhan saja. Itu nampak dengan mana tu? Rasa yang telah dicempakkan. Nur yang telah dicempakkan. Apa makna nur? An-nur ila quwwatul yakin alladhi yusmiru halawatul iman wa halawatul ibadah. Itu kekuatan yakin yang terlampau kuat sehingga memadamkan pandangan daripada makhluk. Ya. Itu yang yusmiru halawah. Akhirnya dia akan membawa kepada kemanisan dengan Allah Ta'ala. Disebut Tuhan tu manis, lazat, masya-Allah. Itu yang disuruh kita bi falyafrahu
wa bizikri falyatana'am. Dengan aku hendaklah kamu gembira dan seronok, bukan dengan lain. Kemudian wa bizikri, dan dengan mengingati Allah, menyebut nama Allah, zikrullah tu, falyatana'am, hendaklah kamu merasa nikmat senikmat-nikmatnya. Itu sifat orang yang mengenal Allah Ta'ala dan kenal akan diri dia. Ya, dia kenal diri dia apa? Adamun mahdun, tak ada. Dia kenal Tuhan aja, wujud yang hakiki. Dia kenal Tuhan, dia kenal wujud yang hakiki dia. Dia saja dia. Ya, Quran kata Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Sekarang kita berjalan, kita rasa kita ke rasa dia? Kita bercakap, kita rasa dia ke rasa kita? Kita semayang, kita rokok, i'tidal, sujud, kita rasa dia ke kita rasa kita? Situ je nak tengok kita kenal tidak. Ya, kalau tanya etikat semua tahu. Siapa gerak? Allah. Siapa bagi? Allah. Bila rasa? Rasa ana ada. Ana. Lagi ana ada. Ya, orang dah kenal Tuhan, ana tadi. Dia huwa Allah. Huwa dia zikir huwa Allah. Dia Allah. Dia ingat padam yang lain, ya. Bila sah pandangan makrifat yang kepada Ta'ala, terpadam pandangan yang lain. Makhluk semua ni dipanggil apa? Bayangan. Bayangan membayangi kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka adab penting dia ke sini, supaya tidak mencederakan pandangan batin hati kita. Betul, Rasulullah memimpikan dalam sirah, mimpi untuk masuk ke Mekah. Tiba-tiba sampai tarikh itu tak masuk. Ini masuk, dia tak masuk. Itu kerja Allah Ta'ala. Dia punya, dia ikut andai dia. Tapi dalam bahas itu, ini bukan maknanya menyalahi janji. Tapi masalah di sini tidak dinyatakan dengan sebab. Kalau nyata dengan sebab dan kita datangkan sebab semua, atau memang tunai, Tuhan tunaikan. Ya. Dan beradab ia serta Tuhannya. Apa di antara adab besar dengan Tuhan? Diingat, jangan dilupa. Itu adab kan? Sebab Abang Mursyid kata pesan ni, dia bercakap pun takut. Kau jangan cuba-cuba berani nak lupakan Allah Ta'ala. Dia punya ayat lain macam ni. Kau jangan berani cuba-cuba nak lupakan Tuhan. Kau berjalan menapak, mendongak, berjalan mandang, semua pandang dia. Ya, melangkah kita dengan dia, gerak kita dengan dia, duduk dia berjalan dengan dia. Baru dikata dia tu masuk, nak masuk lain ahlillah. Ya. Lagi nampak kita terhijab kan. Hijab pada dekat apa? Diri engkau. Sebab bila engkau keluar daripada diri engkau, barulah engkau sampai kepada dia. Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Iza kharajta anka, apabila engkau keluar daripada diri engkau, faqad wasalta ila Allah. Semuanya engkau sampai kepada Allah Ta'ala. Bilang kita apa tu? Hikam Ibnu Ruslan, Ad-Dimishqah, seorang daripada wali besar ni di Syria ni. Ibnu Ruslan. Allah. Habis. Dan sukun ia kepadanya. Dan sukun ia, makna diam ia kepadanya, kepada Allah. Hati dia tertambat dengan Tuhan dia. Dia tak akan pergi tempat lain kan. Kalau hati dia mengayau ke sana, nampak sini orang tu hebat, ni besar, belum lagi, jauh lagi kan. Sukun ma Allah, diam dengan Tuhan dia. Dia kata dia min ahlillah. Sebab tu sengaja pada makna arif, apa dia? Al-arif la yazalu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuh. Al-arif mana orang yang benar-benar mengenali Tuhan. La yazalu tiraruhu, tidak hilang ittirar. Apa ni ittirar? Siddatul faqri. Fakir yang cukup kuat sangkutan hati dia, gayutan hati dia, berpaut hati dia dengan Allah je, lain tak ada. Tengok Khalilullah, apabila dicempakkan dalam api, Khalilullah, Khalil, bukan Datuk Khalil Melaka. Ni Khalilullah, kekasih adalah Sayyidina Ibrahim AS. Bila dicempakkan dalam api, Jibril datang 600 sayap. Jibril ni mempunyai sayap nur 600 sayap. Kalau dibuka sebelah je, habis dunia tutup. Besar tak besar. Dia datang nak membantu Nabi Ibrahim. Ya, dia tanya, ya Ibrahim, alaka hajah? Ibrahim, kau tak ada hajat ke duduk dalam api entah ni? Apa jawaban Ibrahim? Fa amma ilallah, ya, wa amma ila kafana.
Wa amma ila Allah fa bala wa amma ilaika fala. Pada Tuhan dia aku ada hajat. Pada engkau tak ada hajat dia. Dia. Hebat tak hebat gantungan sukun hati dia dengan Allah Taala. Lalu Jibril mengatakan, "Sal, kalau gitu mintalah." Raun kedua dia jawab apa? "Ilmuhu bihali yakfi min suali." Tuhan dah tahu aku dah rapi, kan dia tak tahu. Dia yang hantar. Minta apa? Tunggu ialah itu. Itu sifat orang yang betul-betul duduk dalam makam mutaslim ni mungkin. Dia ada dua makam, satu makam taslim, satu lagi makam min ubudiyah. Ketika dia duduk dalam makam ubudiyah, dia memanjangkan doa Nabi Ibrahim di Hijr Ismail. Dia minta bumi Mekah diberkati macam-macam, panjang lebar doa dia. Tapi dia duduk makan taslim dia senyap. Dia tak ada kata boleh pandang ni. Allah. Sebab apa? Dia berlazat dengan memandang af'al Tuhan. Sebab tu tak terdaya nak angkat tangan lagi dah. Nak angkat tangan dah pula nampak semua af'al Tuhan. Ya, berlazat dia memandang af'al Tuhan dia. Ya, sini lazat yang sebenar. Bukan lazat makan, minum, itu ayam itik boleh makan kan. Lazat lakat makan, minum, jalan apa semua. Itu lazat tu orang kafir pendapat. Kita nak yang dia tak ada. Yang Tuhan beri istimewa kepada ahli-ahli orang yang beriman sungguh dengan Ta'ala. Ini pembukaan rohani yang sebenar. Nikmat sebenar ialah nikmat rohani. Ya, nikmat jasmani akhirnya ke mana? Liang lahat, tuan-tuan. Dia boleh cantik badan itu, akhir mana? Liang lahat disumbat ke tu lahat. Habis itu je. Ini rohani dia tak anti. Hakikat diri kita tak dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Roh kita tu. Dan sukun ia, mana tetap ia dengan Allah Ta'ala. Ya. La yazalu tirar wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuh. Sini kita berukulah darjat kita dengan Tuhan jauh tak jauh. Wa la yakunu ma'a ghairillah qararuh. Makna selain daripada Ta'ala tidak dapat memberikan kesejukan, kenikmatan, ketenangan, keselesaan jiwa dia. Tak, dia dengan Tuhan dia. Beri apa pun tak dilihkan. Dia tengok emas sama batu sama. Dia boleh tengok emas sama batu sama. Dia jeling terbalik mati. Ini 3 kilo dia tu beratus ribu. Macam boleh beli kan. Satu hari beli barang tak balik rumah ni. Ya, sebab pandangan dia jauh lagi. Ada pun arif billah. Ya, wala yakunu ma'a ghairillah. Tidak adalah selain Allah Taala tu qarar, menetap, menselesakan menang tidak. Hati dia tenang dengan Allah je. Oh, itu dahsyat tuan-tuan. Ni kalau dapat cantik. Kalau tak dapat cemporing lagi kita. Selekeh lagi. Allah. Sebab kaedah orang mengenal Tuhan, man arafa rabba, man arafa Allah kalla lisanu. Siapa yang benar-benar kenal akan Ta'ala, kalla lisanu, kelu lidah dia. Apa nak kelu lidah? No comment. Dia tak ada kata kenapa, tak ada. Dia perhati, dia berlazat memandang af'al Tuhan. Ya, semua tu ada hikmatnya. Dia tak ada komen-komen. Ini orang bagi hujan dia nak panah, orang bagi panah dia nak hujan. Hujan dia nak jadi Tuhan kau kata. Orang nak di komen ni, Tuhan nak ikut kau kan, kau nak ikut Tuhan. Orang yang kenal tak dia sedap. Sehingga adal man'u ainil ata. Tak dapat tu bagi dia dapat. Sakit tu bagi dia nikmat. Siapa yang tidak merasakan bala dan sakit itu nikmat, dia belum kenal Tuhan lagi. Belum kenal dengan sebenar-benar kenal. Apabila dia benar-benar sebenar kenal, dia tak pandang lagi dah benda itu. Dia pandang pembuat dia. Ya. Apa yang berlaku pada sihat sakit, sihat. Dia nampak apa? Tuhan mentajalikan nama, dia mentajalikan lutfi. Ya, bila Tuhan kena dia sakit, Tuhan menzahirkan sifat al-kahri. Ya, dia seronok memandang kahar tu hilang sakit dia. Ya, kita duk pandang sakit sebab apa? Nak layankan nafsu. Nafsu mana suka sakit, dia nak sihat kan. Segar, perut bulat macam katak kan. Makan sedap, selesa makan macam itu. Tuan kaki 4 dapat. Setakat tu orang kandang sama tarap dengan kita kan. Dia nak berlazat dengan dia. Geti bermain dengan asma, geti bermain dengan af'al Tuhan. Allah. Dan sukun ia kepadanya kepada Allah Ta'ala pada barang yang dijanjikan padanya. Dia tetap dia tak beranjak. Dan tetap ia kepadanya kepada Allah Ta'ala. Dan tiada syak ia pada demikian itu. Apa berlaku pun nak dia tetap tak beranjak dengan Allah Ta'ala. Sebab Tuhan kan.
Dan tiada berubah iktikad pegangan di dalam jadi. Maka barang siapa ada atasnya bersifat ini, maka ia iaitulah arif billah. Orang yang arif pada Allah Ta'ala. Orang yang mengenal Tuhan. Mengenal dengan apa ni? Mengenal dengan nur ma'rifat. Ya, yang taruhkan pada batin hati dia tadi. Pada orang mengenal start daripada batin hati kan. Ada banyak yang Musuluddin yang mengenal bil akli, dengan akal. Dia batin dan hati ini, qalbi. Dia mengenal dengan roh, dengan sir. Ya, peringkat pengenalan dia banyak, naik-naik ke atas. Dan tiada berubah etikad ni dalamnya. Apa saja pun tuan pusing ada nak, dia tak beranjak. Dia tetap dengan Allah Ta'ala, bersedap dia dengan Tuhan. Dan barang siapa di atasnya bersifat ini, maka dia baru dipanggil arif billah. Sebab sentiasa dia memandang Allah. Man arafallah syahidahu fi kulli syai'. Allah. Barang siapa yang benar-benar mengenali Allah Ta'ala, syahidahu. Dia akan syuhud dan musyahadah Allah Ta'ala fi kulli syai', dan tiap-tiap suatu. Tiap-tiap satu mana saja jatuh pandangan mata dia. Dia pandang ke pokok, dia pandang batu-batan, tanah, tanah, laut, darat, langit, bumi, semua. Jatuh je pandangan dia, hati dia syuhud dengan Allah Ta'ala. Ya, maknanya, begitulah kuatnya pandangan. Sebab tu dinamakan oleh ulama-ulama arif billah ni, al-sufi arif billah, al-makhluqat, segala makhluk ni dipanggil anwa ataupun nurullah. Dia panggil kita ni nurullah, cahaya Allah, bukan Allah. Cahaya makna benda yang menunjuk. Ya, cahaya dia tunjuk supaya terang, itu maksud dia. Makna dunia semua makhluk ni ialah sebagai pancaran untuk melihat seterang-terangnya keberadaan dan kekuasaan kebesaran Allah Ta'ala. Ya, sebab dia makan nurullah. Sebab apa dia dapat tengok? Sebab pandangan mata dia telah terang. Dalam mata dia, mata tutup tuan-tuan, tembak spotlight pun tak masuk. Mata dah buta, spotlight kita hantar pun tak apa, tak nampak. Itu penting jaga. Penting jaga mata hati jangan tertutup dengan pertama dengan maksiat dan mungkar. Waktu kena jaga betul. Mata jangan tengok maksiat, telinga jangan dengar maksiat, mulut jangan bercakap maksiat. Tujuh ni kalau tuan-tuan jaga seminggu ialah, ya tuan-tuan rasa lain lah. Rasa dia lain. Sebab tu janji Rasulullah SAW dalam hadis sahih, inna nazara ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min syihamin iblis faman tarakaha azaqahullahu ta'ama ibadatin tasuru. Rawahul Bukhari Muslim. Sesungguhnya satu penglihatan kepada aurat perempuan, maknanya nak ceritakan kesilapan dosa mata. Ya, satu penglihatan kepada aurat perempuan dipandang dengan nafsu tadi, itu kata Rasulullah SAW, sahmun masmumun min syihamin iblis, satu anak panah beracun daripada iblis dia kena dah. Maknanya dah habis. Pada pihak mana anak panah beracun? Mana pihak membinasakan. Kalau panah dengan sebab beracun tadi menyebabkan sebab jadi kebinasaan bagi kita. Kalau orang dulu pakai apa? Sumpit-sumpit dia bubur getah apa panggil? Getah ipoh kan. Dah ada sakit, bubur getah ipoh tu gacun lagi. Baru kena tak lama betul dia tu bawah. Begitulah wajah syabah dia pada pihak membinasakan. Dia tengok aja macam mana anak panah beracun kena, begitulah anak panah beracun dalam hati dia. Dan gelap. Tengok satu. Maknanya apa? Maksiat tu adalah benda racun yang bahaya. Faman tarakaha, siapa meninggalkan dia kena takut kepada Allah Ta'ala, ini janji dia. Azakahullahu ta'ma ibadatun tasuru. Tuhan hadiahkan dia kemanisan dalam ibadat. Kita kawal je mata, Tuhan berikan kita hadiah kemanisan ibadat. Kawal mulut, kawal telinga, semua tak. Waktu arif billah dia nak bercakap tu dia teliti betul kan. Kita bukan cakap je berung. Ya, tak ada apa sebab apa? Buta kan. Dia orang ni sayang. Ya, sebab makrifat kesedapan dengan Tuhan tu dia dah dapat tu, dia sayang, takut tersilap kan tertarik balik. Dia tersilap kan tertutup balik. Nak buka bukan senang kan. Dah terbuka tu dia tutup balik Allah. Itu tujuan ni. Dia kena jaga habis-habis. Riyabah. Nak mursyid lahir di pesan. 7 anggota tu jaga sungguh-sungguh dia kata. Kalau tidak kau tembak zikir pun tak ada rasa begitu. Sebab dah karat ada. Kan? Karat dah banyak kita tembak pun tak berasa. Sebab tu maknanya apa? Jaga. Jangan kita karatkan
dengan karat-karat dosa dan maksiat pada anggota 7 yang menyebabkan dia akan karen ke dalam. Bila dia gosak dia akan sanggit ke dalam. Wayar dalam akan short. Bila short wayar dalam, dia payah nak memandang Allah Ta'ala. Allah. Maka jadikan olehmu menyerah bagi Tuhanmu, padahal syukur baginya pada yang diperintahkan bagimu daripada kurnia dia. Allah. Berkata Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi, aku menyangka aku dalam makam sabar, padahal berpuluh tahun dah, padahal itu patutnya makam syukur. Itu Syekh Junaid sini cakap ni, Raisul Muhaqqiqin, ketua ulama sufi besar ni. Telah berlama bertahun aku menyangka aku duduk dalam makam sabar, padahal itu sebenarnya makam syukur. Faham? Kita kena bala, kita kena apa? Aku sangka sabar, tak, itu syukur sebenarnya. Kita kena bala, itu kena syukur sepatutnya. Sebab dengan bala Tuhan angkat martabat kita, dengan bala Tuhan hapuskan dosa. Syukur sepatutnya. Kita pandang zahir, sabar, saya sakit sabar. Kan sabar, syukur. Syukur. Sebab apa syukur? Nikmat. Bala itu nikmat sebenarnya. Siapa tak memandang bala itu nikmat, dia tak kenal Tuhan lagi. Dan dia belum kenal lagi. Sebab nak rasa sedap siapa? Nafsu. Jalan arif bila dia pandang jauh. Dan dia sebalik itu. Badan atau hadis Nabi kata, inna minaz zunubi zunuban la yukaffiruha as-salah wala siyam wala al-hajj wala al-umrah yukaffiruha al-humum fi talabil ma'isyah. Ada setengah daripada dosa ni tak terhapus dengan semayang. Dalam setengah hadis bila kita nak semayang, kita basuh muka, dosa tu luruh ikut titisan air. Setengah riwayat mengikut titisan yang akhir, pun dia tu habis. Kan? Tapi ada satu jenis dosa Rasulullah SAW kata tak habis. Semayang tak apa, semayang lagi tak apa, puasa lapar tak apa juga, pergi haji tak habis, balas dengan umrah tak hilang juga. Ni lekit tu lebih lekit ke tangkai jering. Tapi boleh menghapuskan dia apa? Al-humum fi talabil ma'isyah, susah dan payah dia mencari rezeki. Tengok itu. Bila dosa yang tak boleh hapus dia boleh hapus, patutnya kena syukur. Bala macam tu sebenarnya kita kena syukur. Aku ingatkan aku kena duduk makan sabar, dah itu sebenarnya syukur. Banyak kita tersilap, dia kata. Bertahun aku tersilap, aku menyangka duduk dalam makam sabar, padahal itu makam syukur. Syukur dengan bala yang sampai. Bala sampai, alhamdulillah. 1000 tak jumpa seorang kan. Dia syukur, dia menangis, sabar ni, sabar. Dia menahan. Sebab apa dia menahan? Sebab dia belum dapat nikmat dengan Allah Ta'ala. Orang yang telah bernikmat dengan Tuhan, adal man'u ainul ata'. Dia berpusing kan. Adal man'u ainul ata'. Tak dapat, telah dapat bagi dia. Sebab apa? Dia dah gerti berlazat dengan Tuhannya. Sebab benda dia orang ni, dia panggil apa tu? Mukhalif dengan keadaan orang lain. Orang lain syukur, orang lain sahabat, dia syukur. Orang lain sakit, dia nikmat. Sebab daripada pekerjaan dia, mukhalif, dia menyalahi. Sebab tu dia dapat benda menyalahi. Apa dia panggil? Amrun khariqul li'adah. Itulah karamah. Karamah tu mana amrun khariqul li'adah. Benda yang mencarikan adat. Tak nak berlaku. Ambil nasi, tak tahu masak, tak payah tengok api gitu. Sebab apa? Dia dah lalu benda tu. Benda orang macam ni dia buat lain. Orang sakit menahan, dia sakit, dia syukur, dan kan jauh berbeza. Maka sebab tu Tuhan hadiahkan dia hadiah-hadiah istimewa. Dia panggil benda yang mencarikan adat berlaku ala yadil auliya, di atas tangan kekasih dia. Allahumma jangan. Padahal syukur baginya pada yang diperintahkan bagimu daripada kurnia. Sebenarnya perintah Tuhan tu, kalau zahir kita panggil kena sabar. Dia sebenarnya hakikat kurnia. Tuhan kurniakan kita tu untuk kita dapat keredaan dia, untuk dapat ganjaran yang disediakan. Dan tegar kerana bahawasanya tiada ada syak yang melainkan bagi yang mati hati dan buta mata hatinya. Sebab tu kata Syekh radhiyallahu an, kata mu'alif, li'alla yakuna zalika qadhan fi basirati wa ihmadan linuri sarirati. Sebab nak jaga supaya jangan cedera basirah, mata dalam.
Ya, mata luar buta boleh tahan lagi, jangan mata dalam kan. Mata luar buta kita tak dapat memandang dunia. Mata dalam buta kita tak nampak pandang nikmat akhirat. Mana besar tuan-tuan. Buta mata luar dengan buta mata dalam. Sebab tu seorang satu perempuan zaman Rasulullah SAW, muslimah, dia buta, dia minta doa kepada Rasulullah SAW. Sebab pernah dalam satu peperangan seorang terkena anak panah, mata terkeluar. Mata terkeluar. Rasulullah ambil mata, Rasulullah masuk balik. Rasulullah doakan, sapukan, lebih terang daripada sana. Jadi kalau mata dia tak keluar lagi ni, kalau doa Rasulullah doa, tak ada apa kan, insyaAllah. Dia pun pergi jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah kata, Rasulullah bagi pilihan. Kalau nak aku doakan celik, insyaAllah aku boleh doa. Tapi kalau engkau sabar, tariklah sampai mati, falakil jannah, confirm surga untuk engkau. Dia dengar macam tu tak boleh selesai. Dia nak kat sana kan. Ini orang hidup hati-hati kan. Kalau orang buta hati-hati, nak kat sini, sana nak ke, tapi sini nak lah, dia kata. Dia nak sini kan. Tak nak, macam sini dulu. Sana nak ke, kita nak ke. Itu si Baral bin Himar. Ya, kepala otak kita ada di sini. Padahal sini makin lama makin kurang. Tarik kita duduk dunia makin kurang. Sari. Makin dekat dengan pintu kubur kan. Pintu kubur apa? Nak simpan jasad sangkar atau baju dah buruk dah kan, baju kita ni kan. Pakai baju dah lama dia koyak kan, lusuh, geput, akhirnya buang tong sampah. Begitu juga jasad kita ni, jasad ni baju kan. Ya, bila dah rosak ke sikit sana jantung sangkut lah, dia punya hati sangkut lah, dia punya apa lagi kan, kanser, bara dan macam-macam. Itu dah koyak lah tu. Nak simpan bukan tong sampah, liang lahat tempat dia. Besok bungkul kain kapan sumbat dalam tu. Tu jelah. Itulah, tu jasad, itulah baju tu yang jerai dia jaga sampai jadi kapi dengan Tuhan buat dia. Dia tolak agama Tuhan, dia nak lazat yang luar ni. Lazat dalam dia tak ambil. Padahal yang kekal dalam tu, hakikat insan di dalam tu, dia yang kekal rohani dia tu. Dia takkan mati, Tuhan kekalkan. Dia makhluk, Tuhan jadi, tapi Tuhan kekalkan dia. Yang itulah kena jaga sebenarnya. Ya, unsur rohani. Kita naklah mengambil banyak nikmat rohani, jangan ambil nikmat jasmani je. Nikmat jasmani ni orang lain boleh ambil dan yang tak berakal pun dapat. Allah. Supaya tidak maknanya demikian itu li alla yakuna. Tidak adalah demikian itu menjadikan sebagai apa? Kecederaan qadhan. Syak tadi mengkurangkan pada mata hati, mencederakan mata hati kita. Dan memadamkan bagi cahaya rahsia. Apa rahsia? Hati kita lah. Dia panggil sir, rahsia. Kalau dalam Naqsyaband dia duduk makam ketiga. Naqsyaband, terakan Naqsyaband dia ada tembak pertama latifatul qalbi, ya. Cerang cukup dia tembak latifatul ruh. Selesai latifatul ruh dia akan tembak latifatul sir, atau sir rahsia. Di situ ada pembukaan yang macam-macam tuan-tuan. Dan sesungguhnya telah terdahula sebutnya bahawasanya mata hati itu iaitu nur tu. Ya, mata hati kita, hakikat diri kita dalam tu pun hakikat diri kita tu. Siapa diri kita? Yang nurani dia panggil. Ya, diri kita sebenar tu dia bukan ajsam, jisim yang kasar bukan. Dia ada nur, nurani. Sebab dia berjalan pun dengan nur. Kitab ni belakang lagi. Al-Anwar Matayal Qulub wal Asrar. Al-Anwar, Anwar jam'un nurin, jamak kalimah mufrad dia nur. Ya. Dia mataya, jamak daripada matiyah, mana kenderaan. Nur ni adalah kenderaan, ya, bagi apa? Bagi qulub, segala hati. Asrar bagi segala sir, rahsia. Berjalan dia dengan nur. Ya, sebab dia alam nurani. Kita ni asyik jaga alam jasmani, kan? Sampai kat sekolah pun boleh pilih nak jasmani ke nak rohani. Kan nak pendidikan jasmani ke nak ambil agama. Waktu agama pula ada kurang parah macam sekarang. Bagi teruk. Ya, mau minta komunis teruk ni. Allah. Dan memadamkan cahaya rahsia tadi. Dan sesungguhnya telah terdahululah sebutnya bahawasanya mata hati itu, basirah itu ialah nur yang ditaruhkan Allah Ta'ala dalam hati dengan wasitah quwwatul iman. Ya, bila kuat iman dia tadi itu, nur tu lagi terang. Ya, sebab iman tu dia tu naik. Al-iman yazid wa yanqus. Dia boleh bertambah, dia boleh berkurang. Kita kuat amal, kuat jaga maksiat, kuat amal, dia terang lagi terang. Kalau kita tak jaga, dia malah ya.
Kena maksiat kan lagi kabur. Silap-silap kan dah kabur. Silap buta tu nak uzubillah. Takut. Ya, buta luar tak apa, jangan buta dalam tu. Buta dalam parah besar di akhirat. Unsur rohani kita kena letakkan di depan. Ya, unsur rohani ditangkap nikmat sana. Unsur jasmani sini. Maka kebanyakan orang lebihkan sini dari sana. Ya, tak payah undilah, tak payah buat apa, buat banci yang Quran dah dedahkan. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Asara yu'siru. Bal tu'sirun. Bahkan mereka melebihkan hidup dunia daripada akhirat. Itu Quran dah terang. Kebanyakan manusia begitu. Wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Tapi mereka bergambar yang ni. Sebab apa? Sebab mereka pakai hadis Melayu. Tu hadis Melayu. Tahu hadis Melayu tak? Tebang bulu pakai kapak, pakai ulu pakai nampak. Tu hadis Melayu. Dia ulu kan, dia pakai nampak je lah. Nah, tu hadis Melayu ke hadis Nabi. Dia jadi babas. Dia kira nampak depan, dia tak nampak yang belakang tu lagi besar. Ya. Allah. Dia benda yang tak nampak biasa mahal kan. Kalau jual batu pun yang tak nampak disorok, yang tu mahal. Yang depan tu RM10 kan, yang RM10,000 tak tunjuk. Kalau betul-betul pilihan tunjuk duit betul, tengok orang boleh buka. Itu mana benda mahal ni tak lepak-lepak. Batu pun kalau pergi jual batu ni, mahal ni tak tunjuk kan. Pada orang tertentu dia tunjuk. Begitulah kita nak cari benda yang mahal kan. Bak orang kata ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Barang di sisi kamu semua ganap, habis rosak. Barang siapa Taala tu baq, yang kekal. Cari yang kekal, jangan cari yang tu. Lepas tu setengah-setengah ulama sufi dia mengambil dalil bahawasanya perjalanan ni ialah apa yang diucapkan dalam Quran oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa antara ucapan Ibrahim? La uhibbul afilin. Aku tak minat kepada benda yang akan rosak dan akan binasa. Nak yang tak rosak, tak binasa, siapa dia? Wallah. Dia je lah kan. Dia kadim, kekal selama bakin, yang sifat dengan baqa. Dan apabila mendaki Allah Ta'ala akan mengurniai seseorang hamba daripada segala hambanya, mana dia telah ada dalam iradatullah. Iradat Tuhan, Tuhan nak akan suatu daripada asrar rububiyah. Tuhan nak cempakkan dia segala rahsia-rahsia yang dibangsakan kepada ketuhanan, maka dilimpahkan. Itu panggil faid. Dalam Islam Naqsyaband dia panggil fuyudat, jamak dia faidun, limpahan. Dilimpahkan atasnya daripada rahmaniyah, sifat dia yang maha pengasih. Dan maka sucilah hati. Jadi sucinya batin hati seorang ialah dengan limpahan nur Allah Ta'ala. Tuhan cempakkan dia bersih. Lepas tu kita minta dengan dia je lah. Bangun malam-malam minta dengan dia. Bantalabal ula sahiran layali. Siapa menuntut ketinggian dia kena jaga malam. Waktu terbuka pintu langit tiap malam kan 23 malam dalam hadis sahih. Minta lah tuan-tuan. Ya, nak minta benda besar, tiba-tiba tak nak modal betul. Nak untung juta, modal 1,000 mana boleh. Nak untung juta, modal 1,000 mana boleh. Kan? Itulah. Nakkan untung besar kena modal besar. Nakkan makrifat tinggi kena riadah lebih. Ya. Orang tidur dia bangun, orang masih sembahyang dia zikir, bukan membaca surat khabar dia baca Quran. Kan berbeza jauh kan. Orang bersorak dia tak ada, dia mengasing diri. Orang menggelapkan hati, dia menyental hati, membersihkan dia. Orang seronok maksiat, dia seronok dengan taat. Kan jauh beza tu. Benda payah tu kan senang tu. Tapi jagalah, dia punya nilai besar Tuhan nak bagi tu. Ya, kerja dia buat kerja besar. Ya, kerja mencabar dia panggil ya. Sebab Nabi menyatakan khuffatil jannah bil makarih. Dilingkung jalan ke syurga dengan kepayahan, ujian banyak. Sama ada syurga di sana atau syurga yang disegerakan makrifat. Ya, memang ujian dia banyak. Sucilah. Ya, maka sucilah hatinya, hati seseorang tadi ya, daripada syirik yang khafi ya, ni. Siapa suci daripada syirik khafi, dia duduk tangga aulia. Ya. Kalau dia suci daripada syirik jali, dia jadi mukmin yang awam. Macam kita ni mukmin awam. Kita tak sembah berhala daripada patung-patung yang dipahat, dipaku apa, diukir. Satu lagi dia suci daripada syirik yang kedua, syirik asghar, atau peringkat dia peringkat golongan mutawasit pertengahan. Kalau dia khafi ni lenyap. Ya, syirik khafi dia bermula daripada mana tuan? Ru'yatun nafs, memandang diri
Sebab tu dia kena pukul dengan la haula wala quwata illa billah. Dia duduk betul situ, dia tak nampak lagi dah. Ya, dia dengan Tuhan dia. Ketika itu terbukalah mata batinnya, mata hati dia dengan nurul hidayah, dan beroleh petunjuk dengan hamba itu kepada jalan mahabbah. Jalan kita tarikuna tarikul mahabbah. Jalan kita jalan membentuk kita ibadat sampai mana tuan? Supaya Tuhan kasih kat kita. Bila Tuhan kasih kat kita, tunggu, dia akan cempak berbagai-bagai kurniaan ni sampai kita mati pun tak habis, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, mana dalil tu hadis, la yazalu abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu allazi yasma'u. Itu hadis sahih. Sentiasalah hamba-Ku mengerjakan ibadat sunat, dijaga betul selepas dia mengerjakan kewajipan dengan sungguh, sehingga hatta uhibba, aku kasih akan dia. Kita membina ibadat sampai aku kasih. Fa iza ahbabtu, bila aku kasih akan dia, kuntu sam'ahu allazi yasma'u. Ya, kuntu, akulah pendengarnya, dia mendengar dengan aku. Bermakna dia mendengar terasa dia gerak Tuhan. Dia berjalan dia rasa Tuhan. Ni karam, dia panggil af'al. Ya, fanaul af'al begini. Sampai tahap tu. Di tahap tu tunggu Tuhan akan buka kan. Ya, berbagai-bagai kurniaan. Bila nak sampai tadi. Minta bangun malam-malam minta Tuhan. Ya. Dan beroleh petunjuk demikian hamba itu kepada jalan mahabbah, jalan kasih, rindu kepada Tuhan. Ya. Dalam hikam Ibn Ruslan dia kata akan sampai makam fana, la yadkhul makam illa ba'dal mahabbah. Ya, la yasil makam min mahabbah illa ba'dal fana. Takkan sampai makam mahabbah melainkan melalui proses fana. Bila lenyap yang lain, baru dia akan nampak rasa kasih bulat dia dengan rata-rata kasih. Dan tiadalah berkendak kepada amal. Ya, apa maksud dia ni? Dan sebab kerana bahawasanya iza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf fala tubali ma'ahu wa in qalla amalu. Maksud dia nak ceritakan kualiti amal tu dalam keadaan mahabbah sikit pun dah hebatkan. Sampai peringkat dia tidak berkendak kepada amal. Apa maksud tak berkendak amal? Dia tidak iktimad kepada asbab kepada amal, tu maksud dia. Sebab selagi dia beriktimad bersandar pada asbab, pada ilmu, maka terhijab lagi. Waktu dalam syarah Abdul Syarah ada agama Syarawi apa nama tu, Iqazul Himam bagi Ibnu Ajibah Al-Hasani. Dia kata inna asyaddan nasi hijaban ala ulama wal ubbad waz zuhad. Kita tengok sini lemah lutut. Sungguhnya orang yang tebal lagi hijab di kalangan para ulama kita. Ulama ahli zahir banyak ditebal hijab. Sebab itu Imam Al-Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, sehebat-hebat ulama zahir ni taraf dia duduk nafsul lawamah. Lepas amaran lawamah. Lawamah bermakna dia mencela habis-habis kejahatan. Sebab tu dia perang habis-habis kejahatan. Kita bantras habis-habis ke kemungkaran. Memang itu taraf lawamah. Dia nak mutmainnah tetap dengan Tuhan, dia boleh masuk lagi. Sedangkan jiwa di sini dengan Tuhan kurang. Ya, bercakap bersuara memang betul, tapi di jalan sini boleh masih jatuh bangun. Tu kata Hujatul Imam. Sebab tu tengok kan. Kadang kita bercakap semangat kan. Bila lepas ni seorang tengok ibadat tu. Baca Quran pun malas. Zikir malah malam tidur membongkang, cakap macam nak putus tali mic dan gentak-gentak. Biar dia seorang tengok, dia ramai dia semangat lah. Dia seorang nak tengok, dia boleh bawa diri tak, dia gerti tawajuh ke Tuhan tak, dia gerti murakabah ke Tuhan tak. Tak boleh kan. Hanya seorang betul tidur membongkang, subuh bangun pukul 6, subuh mu'alaf gitu. Tapi dia benterah punya semangat, itu lawamah kata Imam Al-Ghazali. Ya, hebat tu tuan ulama tu. Kecuali dia menjalan-jalan tariqah sufiah dengan betul, baru dia boleh naik. Dia naik kepada mana mulhamah. Sebab tu bila dia bersuluk mulhamah. Apa mulhamah? Nafsu dia berikan ilham. Ilham Rabbani tu dia panggil futuhat, dia panggil waridat, warid. Sebab dia bila bersuluk dia ada warid. Ya, dan perbezaan datang dia naik. Lagi naik tetap tu mutmainnah. Ini dipanggil adatan. Ukuran Imam Ghazali ni adatan pada adat biasa. Ada pun kata nak tarik, tuan nak tarik, tu ikut dia je. Tukar sihir Fir'aun dia tarik. Belum masuk Islam tu dia pum dia tarik terus masuk Islam.
Kena ugut pun nak cencang-cencang dia kata. Pagi di Islam, petang dia syahid. Kejap itu kerja Ta'ala. Yang dibincang di mazal ini ada proses biasa. Ya, makna kalau nak berlaku sebalik itu kuasa besar bila-bila masa boleh. Tak ada masalah. Jadi dia hukum tu atas dasar ada kebiasaan begitulah jalanan di mananya, ya. Jadi jalan dia apa tu? Jalan mahabbah, ya. Dan tiadalah berkehendak ia kepada amal dan sebab. Mana tidaklah dia berpandang lagi kepada amal dia dan kepada asbab dia, ya. Barajalah usul ila ta'ala, dalaman dia cantik. Dia sikit-sikit tak sama kita zikir ribu. Kita sembahyang sunat 100 rakaat, dia sembahyang 2 rakaat, kalau dia kejar. 1000 rakaat kita sembahyang tak sama dia 2 rakaat. Dia angkat takbir dah gaib habis. Mi'raj hati hadrat Tuhan. Dahsyat ini kan. Kalau tidak sahabat dah cabut anak panah kat kaki dah. Dia kata nanti aku sembahyang kau cabut. Dia angkat dia takbir orang cabut tak berasa. Mana cabut tak rasa entah macam mana kuatnya syuhud hati dengan Tuhan. Kita kena injek nyamuk terangkat. Ya, anak-anak orang lain bukan kena gigit terangkat gitu tuan. Allah karim. Dan boleh petunjuk demikian hamba itu kepada jalan mahabbah. Ya. Sebab kalau tak dapat mahabbah ni dia akan tak boleh bakar. Ni mahabbah dia akan bakar segala unsur nafsaniyah. Tuan cempakkan dalam batin dia mahabbah, rindu kuat dengan Tuhan, habis. Dia tak heran benda lagi ni dah. Baru dia sah duduk makam zuhud, makam warak, makam apa duduk situ. Selagi tak duduk sini, dia bercakap je lah. Zuhud syekh, zuhud cakap maulud, dalam tak ada. Ya, lepas dia dengan dia sapu. Dia banyak duduk cakap main, lepas tu dengan dia terbalik. Sebab ni tak duduk ni. Bila mahabbah dengan Tuhan, orang kalau ada mahabbah dia ada berpaling tempat lain tak ada. Ya. Aku tak nampak dalam dunia kau seorang je dia kata. Tu mahabbah tu. Ya. Orang tunjuk ni cantik lah, bini kau ni gelap tak ada lah. Aku pandang cantik. Padahal kita tengok gelap. Sebab apa? Mahabbah dah ada kat dia tu. Hub dah ada. Bila hub dah ada, kau cakap apa pun dia tak peduli lah. Dia tak nak, dia nak dia. Ya, itu mahabbah makhluk sama makhluk. Ini mahabbah dengan Allah kan. Apa tak terbakar ditutup yang lain. La yukhrisha minal qalbi illa bihaufin muzin au syauqun mugri. Kamu tak boleh nak tombangkan nafsu tadi, melainkan dua je. Takut yang cukup kuat dan rindu yang cukup kuat. Rindu yang cukup kuat dengan Allah terpanggil mahabbah tadi, syauq, rindu, mahabbah ni, ada je boleh tombangkan nafsu. Pum, terbalik nafsu. Dia dah syauq dengan Tuhan, dia tak kira apa. Dan ini ada para sahabat. Ya, anak didik Rasulullah SAW. Nak apa semua dia beri. Ya. Sampai sahabat dia beri 700 ekor kuda dan satu peperangan. Dia tak ada dunia, dia bagi 700. Kita nak sembelih korban pun makan balik pilih mengening beli mungkin. Tahu ni buat tidak buat. Kan? Fikir dua kali dah ada bedal balik. Ini berkata dia beri sebab apa tu rahsia dia dalam. Di dalam telah diikat kuat dengan Allah. Syauq dengan Tuhan. Dia sanggup beri nyawa dia beri kan. Atau sini rahsia dia orang tu. Anak didik Rasulullah. Sebab tu semua para sahabat adalah awliya illah. Semua tu wali-wali besar. Ya. Dan tiadalah berkenaan pada amal dan sebab kerana bahawasanya iza fataha laka wijhatan minat ta'arruf. Ini kata makrifat penting tak? Fala tubali ma'aha wa in qalla amalu. Apabila dibukakan bagimu mata hatimu di perjalanan mengenal makrifat yang khasah ni segala asma'nya dan sifatnya, dan pada sekali menegahkan kendakmu dan diperkenalkan pada kudrahnya dan kaharnya, dan dikau maka tiada mengapa sertanya itu dan jika sedikit amal sekalipun. Maksudnya apa? Amal bila masuk mahabbah, kualiti dia tinggi. Walaupun sedikit kita buat banyak tak ada tanding. Apalagi kalau dia dah buat banyak. Buat sini memang tak buat sikit dah. Kerana pasangkat mahabbah dan dia punya ibadat, Masya Allah. Kalau selawat puluh-puluh ribu dan ya. Imam Syafi'i kita tengok satu hari sekali khatam Quran. Imam Malik pernah khatam Quran dalam 2 rakaat. Imam Abu Hanifah berjaya mengkhatamkan sepanjang umur dia 15,000 kali kita. Kita hari sampai hari ni berapa kali tak tahu khatam tu. Itulah maknanya ya. Rahsia di mana tadi? Mahabbah. Apa mahabbah tu duduk dua apa duduk dalam? Dah dalam. Sebab tu dalam Iqras Imam dia kata zarratun min amalil batin khairun min amsali jibali min amali jawarih. Satu zarah je amal dalam dia lebih baik daripada segunung-gunung amal luar tapi tak di dalam, kosong ya. Sebab dia lah dipanggil mutiara dalam yang perlu dijaga. Kemudian iza fatahalaka wijhatan min ta'aruf wallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana. Alhamdulillah. Subhanallah.